Ini rancangan di peringkat sederhana lah kita kata. Ya. Ini ada 3 peringkat perancangan. Rancangan dasar di peringkat jangka panjang 10 hingga 20 tahun. Seperti dasar ekonomi baru, dasar wawasan nasional kan. Wawasan kemakmuran bersama, itu yang jangka panjang. Yang sederhana 5 tahun macam Malaysia 12. Dan yang jangka pendek tu yang bajet tiap tahun tu, yang Kementerian Kewangan. Setahun tu. Oh, okey. Tu. Yang itu lebih menarik orang lah sebab ada pengumuman bonus apa semua kan. Ya. Tapi rancangan 5 tahun ni dia mengenai dasar dan strategi lah yang kepanjang tahun. Dan mengenai rancangan Malaysia ke-12 tu sendiri, dia tapi sebenarnya ada 14 dah rancangan Malaysia ni sebenarnya. Dengan pada tahun 1956 dengan rancangan Malaya pertama. Lepas tu ada rancangan Malaya kedua, lepas tu baru dia start dengan rancangan Malaysia pertama. Sekarang ni ada rancangan Malaysia 12 kan, jadi maknanya ada 14 rancangan 5 tahun. Sudah ada 14. Ya. So rancangan Malaysia 12 ni sendiri saya rasa sangat penting lah pasal dia adalah orang kata rancangan Malaysia yang pertama di bawah dasar jangka panjang wawasan kemakmuran bersama 2030 tu. Dan dia juga amat penting kerana sekarang ni kan kita menghadapi kesan pandemik COVID-19, ramai yang dibuang kerja kan, apa semua. Dan memang salah satu tumpuan rancangan Malaysia 12 ni untuk melonjakkan kembali ekonomi lah, supaya kita dapat memberi faedah kembalilah kepada rakyat. Selain daripada menjana ekonomi tu, salah satu dua lagi tema ialah mengukuhkan keselamatan, kejutaan dan inklusiviti rakyat lah. Dan ketiganya of course lah melonjakkan kepahaman alam sekitar. Itu tiga tema utama di bawah rancangan Malaysia 12. Pada 3 tema tu kita ada juga apa yang dinamakan pemangkin dasar. Kita ada 4. Pemangkin dasar ni macam enabler lah, untuk kita dapat bergerak dengan pantas melaksanakan dasar dan strategi yang ada dalam rancangan Malaysia 12 tersebut. Satunya membangunkan bakat, talent semua manusia. Kedua, kita mesti menerima guna teknologi dan inovasi yang sekarang ni dengan cepat kan. Teknologi dan inovasi. Meningkatkan interconnectivity lah ataupun sambungan infrastruktur pengangkutan, dan juga mengukuhkan perkhidmatan awam sendiri supaya perkhidmatan awam ni dapat memberi perkhidmatan yang lebih mantap lah kepada rakyat. Itu 3 tema dan 4 pemangkin dasar. Izinkan saya maklumkan juga bahawa satu lagi perkara penting dalam Malaysia 12 ni ialah kita memperkenalkan pemacu perubahan ataupun game changers. Ada 14 semuanya. Saya tak cakap lah kan panjang, tapi sangat penting untuk kita melonjakkan tindakan kita ni supaya kita macam kalau kita kata ekonomi back on track kan, sebab 2 tahun lah kita kena kesan pandemik COVID kan. Jadi ekonomi pun dah turun, jadi kita nak melonjakkan balik, kita perlukan apa dipanggil pemacu perubahan ini untuk kita melonjakkan ekonomi, meningkatkan balik kita punya peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya lah. Itu dalam mengenai M12. Baik, itu dia secara ringkas mengenai rancangan Malaysia ke-12. Datuk telah terangkan 3 tema utama dan juga antara pemangkin dasar yang juga turut dikongsikan bersama dengan kita. Baik Datuk, umum juga sedia maklum rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025 yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai berbagai matlamat dan sasaran, dan di antara tumpuan diberikan juga ialah kepada agenda menyusun semula dan mengembalikan kekuatan daya saing ekonomi negara. Jadi boleh tak Datuk jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi? Okey, boleh. Ini yang saya kata tadi, ataupun fokus penting kita ialah kita nak mengembalikan kekuatan ekonomi negara lah. Itu yang pertama tu. Yang ini memang amat penting supaya ekonomi berkembang balik, pekerjaan pun boleh dicipta balik kan. Rakyat pun boleh dapat pekerjaan semua. So, rancangan Malaysia 12 ni sebenarnya adalah sebahagian
sebahagian daripada pelan pemulihan negara. Pelan pemulihan negara tu dikawasi oleh Kementerian Keuangan. Di bawah pelan pemulihan negara tu ada pendekatan 6R, iaitu resolve, resilient, restart, recovery, revitalize dan reform. So rancangan Malaysia 12 ni ialah bahagian akhir tu, yang reform tu. Oh, okey. Yang akhir daripada 6R tu tadi ya? Ya. Okay. So reform ni kita rujuk kepada transformasi yang akan dilaksanakan bawah rancangan Malaysia 12 itulah. So bercakap mengenai untuk mengembalikan kekuatan dan daya saing ekonomi tu. Malaysia 12 tu, kalau mengenai ekonomi ni, kita bagi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produktiviti yang rendah, akses pasaran yang tidak cekap. Kita nak buat palihan struktur ekonomi supaya sekarang ni perlahan kita nak cepatkan. Kita tumpuan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMK, yang masih strong daya maju dan sebagainya. Dan juga kita ambil kita lihat isu mengenai perubahan pesat dalam kewangan, perubahan iklim ni. Kita juga isu dan cabaran mengenai kesan-kesan pandemik COVID lah kepada ekonomi. Ini termasuk jugalah, ini dari segi ekonomi lah kita katakan, tapi dia kesan kepada sosial juga. Dan mungkin lepas ini kita akan bercakap sikit pasal sosial, tetapi ini termasuklah juga isu-isu di bandaraya. Bandar juga akan ada macam isu kemiskinan bandar dan sebagainya. Ya. Itu dia berkaitan dengan kekuatan, bagaimana untuk kita ataupun RM ke-12 ini untuk menyusun semula dan mengembalikan kekuatan dan daya saing ekonomi negara yang diperjelaskan oleh Datuk itu tadi. Baik, Datuk, kita berehat dulu dengan sebuah lagu. Ini dia tajuk lagunya, Tanya Sama Itu Huhud. Ada banyak lagi perkara yang ingin saya tanyakan bersama dengan yang berbahagia, Datuk Saiful Anwar, tapi kita berehat dulu dengan sebuah lagu ini. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Baik, kembali semula bersama dengan Simbang KL, bersama dengan tetamu EJ hari ini yang berbahagia, Datuk Saiful selaku Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, untuk kita berbicara berkaitan dengan pasca pembentangan rancangan Malaysia ke-12 tadi. Datuk juga telah terangkan secara berringkas berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12 berdasarkan 3 tema, iaitu menjanai semula ekonomi, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan juga melonjakkan kemampanan. Jadi soalan seterusnya, Datuk, RM ke-12 ini telah menetapkan hala tuju ekonomi negara seperti yang Datuk katakan tadi, untuk jangka sederhana dan jangka panjang. Jadi apakah prospek pertumbuhan ekonomi negara dalam tempoh RM ke-12 ini, Datuk? Silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya prospek pertumbuhan ekonomi negara dalam rancangan Malaysia ke-12 ni kita bergantung kepada perancangan kita lah. Itu yang perancangan terhadap perkara-perkara yang kita perlu buat, yang macam saya kata tadi tu. Kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi, perlu memperluaskan pasaran ekspor dan sebagainya lah kita kata. Cumanya dalam rancangan Malaysia 12 tu, prospek pertumbuhan ekonomi ataupun lebih dikenali dengan keluaran dalam negeri kasar lah, KDNK, dia dijangka berkembang sebanyak antara 4.5% hingga 5.6% tahun lah bagi tempoh 21-25 ni. Dan ini kita dengan pertumbuhan ini kita berharap akan dapatlah meningkatkan pendapatan negara dan juga memberi faedah kepada rakyat lah. Tetapi yang pentingnya kita mesti macam saya tadi, melonjak dan merancangkan semula ekonomi negara, dan untuk itu semua pihak perlu memainkan peranannya. Selain kerajaan, sektor swasta pun terus perlu menjadi pemacu utama pertumbuhan. Dan keduanya kita kena tingkatkan jugalah sumbangan sektor-sektor seperti pembuatan, pertanian, perkhidmatan dan sebagainya lah, dapat sama menyumbang kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi keseluruhan negara lah. Kita bila sebut tentang sektor ni, kita ada juga membuat sasaran dah kepada sektor-sektor tertentu kan, macam sektor perkhidmatan, pembuatan dan pertanian apa semua tu, kita ada buat sasaran.
supaya sektor-sektor ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara lah. Selain pada itu, yang ketiganya, kita juga perlu beri penekanan lah dengan tadi pun saya dah sebut, tapi yang ini saya nak terangkan lebih lanjut lagi, iaitu kita perlu memanfaatkan penerima gunaan teknologi baru ni. Semua sektor. Kita tak boleh kata satu sektor saja yang gunakan teknologi baru ni kan. Teknologi IoT, robotik dan semuanya. Jadi kita perlu menangani revolusi pendasaran keempat atau 4IR ini, khususnya dalam industri yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi lah. So kita harap dengan adanya prospek pertumbuhan yang kita harap dapat bertumbuh mengikut sasaran yang kita tetapkan, dia akan membantu rencana pertumbuhan ekonomi yang kita harap dan terus memberi faedah kepada rakyat lah. Baik. Jadi semua seperti yang Datuk katakan tadi, semua sektor perlu memainkan peranan untuk kita melonjakkan ekonomi, termasuk sektor swasta, sektor perkhidmatan dan pembuatan yang akan menjadi pemacu utama kepada pertumbuhan ekonomi. Baik Datuk, sudah tentu dengan pertumbuhan KDNK yang kukuh dan menukuk dari tahun ke tahun, kita juga melihat kepada peluang-peluang pekerjaan yang bakal diwujudkan. Ini yang kita nak dengar ni dan pendengar-pendengar nak tahu. Jadi sasaran, apakah sasaran kerajaan dalam aspek peluang pekerjaan ni kepada rakyat Malaysia ni Datuk? Soalan tanya sasaran kan, jadi saya terus jawab sasaran lah. Dalam Malaysia Darah 12 tu, sasaran penciptaan pekerjaan baru dalam rancangan Malaysia 12 tu ada sebanyak 1,54,700 pekerjaan. Tu biar exact lah, lebih kurang 1 juta lah. Okey, 1 juta. Tapi dia ada secara terperinci lah, 1 juta tu dalam sektor-sektor yang pelbagai lah kita katakan. Itu yang kita kata ni. Tetapi kita berharap nak capai 1 juta ni, kita purata pertumbuhan tahunan pekerjaan ni antara tahun 21 hingga 25 ni kita mesti capai sekurang-kurangnya 1.4% lah kita kata. Setahun. Itu dia sasaran. Datuk dah tak jawab terus, lebih kurang 1 juta. Jadi kepada anda semua, jangan risau kerana mereka ni bukan apa Datuk, dengan pandemik yang telah melanda bukan saja Malaysia, malahan satu dunia ini. Jadi peluang pekerjaan itu mungkin agak terhad, agak sukar diperolehi di waktu sekarang ini. Tapi bila rancangan Malaysia ke-12 ni, Datuk telah menyatakan tadi sasaran kerajaan dalam aspek peluang pelbagai bidang Datuk bukan satu bidang saja. Terdapat 1 juta. Jadi kepada anda, mungkin anda terpesona dan berharap antara 1 juta itu terlekat kepada anda yang sedang mencari pekerjaan. Baik Datuk, kita berehat. Saya boleh sebut juga lah secara ringkas je. Sektor mana kan yang nak tahu lebih lagi lah. Okey, tak apa. Kita berehat dulu dengan sebuah lagu. Ini dia sebuah lagu persembahan Terpesona. Dengarkan Sembang KL setiap Isnin hingga Kamis 2.30 minit petang hanya di KLFM, Rentak Interaktif Kota. Ya, Sembang KL bersama dengan yang berbahagia Datuk Saiful Anwar. Baik Datuk, masih ada lagi di hujung talian ya Datuk. Kita nak perkenalan sedikit dengan Datuk lah. Datuk ni asal orang mana Datuk? Saya asal Sungai Petani, Kedah. Orang utara, orang Kedah. Okey, jadi Datuk sudah lama bekerja berkhidmat di bawah JPM, di bawah Jabatan Perdana Menteri ni, di unit perancangan ekonomi ni. Dah 30 tahun lebih dah. Oh, mesti banyak sangat pengalaman yang telah Datuk lalui. Adakah dalam membuat membuat pembentangan ini Datuk juga turut terlibat atau bagaimana tim Datuk? Ya, memang kita terlibat secara langsung lah. Maksud saya unit perancangan ekonomi Jabatan Menteri tu. Kita yang mengeluarkan dasar baik. Bersama dengan kementerian-kementerian lah yang beri input lah. Okey, baik. Itu dia sikit sebanyak perkenalan kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Saiful. Baik Datuk, soalan saya seterusnya Datuk, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-12 ada menyentuh tentang membasmi kemiskinan di negara ini. Jadi pada tahun 2020, saya kongsikan bersama dengan pendengar semua, sekitar 600,000 isi rumah M40 berpendapatan RM4,850 dan RM10,959 dianggarkan beralih
kepada had pendapatan di bawah kumpulan B40, Datuk. Jadi, apakah strategi yang dirancang kerajaan bagi membasmi kemiskinan pada masa hadapan dan kehadapan ni, Datuk? Ya, okey. Memang pembasmian kemiskinan ni menjadi satu fokus utamalah pada kerajaan. Sebenarnya sejak dulu lagi kita dalam setiap rancangan Malaysia 5 tahun ada orang kata program pembangkitan kemiskinan. Dan kerajaan sentiasa komited lah memastikan setiap rakyat ataupun sekarang ni kita panggil keluarga Malaysia mengira bangsa, agama, kaum dapat memiliki tahap kehidupan yang lebih wajar lah. Jadi bagi dalam rancangan Malaysia 12 ini kita dah ada lah strategi jangka sederhana dan panjang lah untuk orang kata menangani isu kemiskinan ini. Mungkin saya maklumkan antaranya lah kita menyediakan macam program peningkatan pendapatan dan juga program peningkatan keupayaan mendapatkan pekerjaan yang berpendapatan lebih tinggi pun ada. Salah satu yang mungkin warga kota berminat ialah ada juga di bawah program peningkatan pendapatan ni kita ada satu program khusus iaitu program pemerkasaan ekonomi bandar. Itu ada. So, selain pada program peningkatan pendapatan, yang kedua kita adalah strategi menambah baik akses pada keperluan asas. Sebab kemiskinan ni bukan pasal pendapatan saja kan. Termasuk keperluan akses pada kesihatan, perumahan, kerajaan dan sebagainya, pendidikan. Kita ada macam-macam program jugalah kalau bawah keperluan asas ni. Program perumahan rakyat termiskin, program bantuan rumah kan, program mampu milik, itu contoh bagi perumahan lah. Dan ketiganya kita ada juga strategi menggalakkan keusahawanan dan di kalangan M40 dan B40 ni. Dan juga kita ada akses kepada pembiayaan kewangan lah untuk mereka memulakan keusahawanan atau perniagaan tersebut lah. Ada kemudahan pembiayaan mikro seperti tekun misalnya. Dan keempatnya kita ada juga strategi meningkatkan sistem perlindungan sosial. Yang ini pentinglah untuk kita wujudkan satu rangka kerja sistem perlindungan sosial yang bersepadu dan komprehensif untuk kumpulan terutamanya kumpulan B40 lah kita katakan. Satu contoh tadi saya bagi contoh perumahan, ini saya bagi satu contoh dalam sektor kesihatan. Kita ada skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 ni ataupun PK B40 bawah Kementerian kesihatan lah. Ya. So secara keseluruhannya kita kata selain daripada program-program ni yang penting juga ialah mekanisme penyampaian perkhidmatan oleh pelbagai kementerian dan agensi ni kepada rakyat rakyat kumpulan miskin ni lah kan. So mekanisme penyampaian tu akan kita perkukuhkan sampai bukan kata setakat di peringkat kerajaan persekutuan saja, malah di kerajaan negeri dan juga daerah. Seperti mana yang PM mention tu, kita peringkat daerah tu kita akan kata pejabat-pejabat daerah pun akan terlibat secara langsung dalam menangani rakyat miskin lah di daerah masing-masing. Dan kita percaya bahawa dasar dan strategi yang kita laksanakan atau kita rancang dalam rancangan Malaysia 12 ni akan dapat menangani kemiskinan lah, penyaluran bantuan yang lebih tepat dan tersasar. Baik itu kita salah satu yang penting ni dalam rancangan Malaysia ke-12 ialah kita mensasarkan kemiskinan tegar sifar. Jadi fokus kita kepada kemiskinan tegar ni kan. Ataupun hak properti tu kita nak sifarkan kemiskinan tegar ni dulu. Orang ni yang rakyat yang duduk dalam kemiskinan tegar ni yang perlu kita bantu. Baik. Banyak sebenarnya dasar dan strategi yang EJ sendiri pun baru tahu kan, yang dikongsikan oleh Datuk. Sebenarnya kepada anda juga yang mungkin tercari-cari dan mencari, sebenarnya ianya ada, bantuan itu ada, tapi kita kena berusaha untuk mencarinya. Bagaimana kaedah mendapatkannya, mencari jalan. Ianya ada di hadapan bagi mengurangkan kemiskinan dan ketidaksamarataan antara isi rumah. Itu yang
dikatakan oleh Datuk tadi. Baik Datuk, Datuk juga ada menyentuh berkaitan dengan menggalakkan keusahawanan dan akses kepada pembiayaan keuangan. Jadi izin nak tanya berkaitan dengan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini merupakan antara tunjang utama ekonomi negara. Jadi strategi kepada mereka pula, apakah strategi yang digariskan di dalam RMK ke-12 untuk memastikan golongan ini dapat memainkan peranan dalam memacu ekonomi negara, Datuk? Ya, betul. Kita ada juga fokus khusus pada perusahaan mikro, kecil dan sederhana ni, ataupun kita kata PMKS lah. PMKS, okey. PMKS. Malah sebenarnya salah satu daripada pemacu perubahan, ada 14 tadi saya mention awal-awal tu kan. Salah satunya ialah mentransformasikan PMKS ni sebagai pemacu pertumbuhan baru. Kita kata pertumbuhan baru sekarang ni sumbangan PMKS ni kepada negara lebih kurang, saya lebih kurang 25% saja. So kita nak meningkatkan lagi sumbangan mereka ni kepada ekonomi negara supaya dia orang dapat memainkan peranan dalam memacu ekonomi negara seperti yang disebut tadilah. So antara strategi yang kita gariskan untuk PMKS ni, kita ada 3 strategi utama dalam Rancangan Malaysia 12 tu. Pertamanya, kita nak mewujudkan usahawan PMKS yang lebih berinovatif dan lestari lah. Okey. Maksudnya dia orang kena menerima gunalah teknologi sekarang kan, yang macam perniagaan online dan sebagainya tu. Yang keduanya, kita nak mempromosikan penyertaan mereka melalui gerakan koperasi persatuan yang berasaskan pertanian juga. Sebab kalau mereka bergerak secara individu tu kurang berkesan lah. Dan ketiganya kita perlu wujudkan sendiri ekosistem yang kondusif untuk keusahawanan PMKS ni. Kalau ekosistem tu tak kondusif, susah untuk mereka berkembang lah, kita kata. Dan yang terusnya, saya nak maklumkan juga bahawa kerana kita telah menjadikan pembangunan PMKS ni sebagai salah satu game changers daripada pemacu perubahan tadi, mereka ni kita akan transformasikan sebagai pemacu baru pertumbuhan ekonomi kita. Tapi dia mesti melalui orang kata penerimagunaan teknologi, inovasi digital yang tersebutlah, kita kata. Program-program pun kita ada. Contohnya saya boleh maklumkan, kita ada program pemerkasaan pendigitalan usahawan kecil, atau short form dia PUPUK. Okey. Kita ada portal MyAssist MSME. MSME itu yang bahasa Inggeris lah. Portal MyAssist MSME. Kita boleh pergi ke portal tersebut untuk melihat segala peluang-peluang dan sebagainya lah. Dan juga kita ada program intervensi peluang kedua yang panggil ni kan, untuk PMKS. Orang kata kadang-kadang sebab pandemik COVID-19 ni menyebabkan banyak PMKS kita kata gulung tikar. Kita nak bagi peluang kedua dia orang untuk hidup kembali. Hidup kembali lah. Itu yang kita fokuskan pada PMKS ni. Ya, baik. Sebenarnya saya percaya juga, sebenarnya bukan ini saja inisiatif yang diambil oleh kerajaan, banyak lagi sebenarnya peluang yang diberikan oleh kerajaan. Kita bagi contoh. Jadi atas dasar usaha kita sendiri untuk mencari jalan bagaimana untuk kita sampai kepada peluang-peluang itu. Jadi itu dia. Jangan malaslah Datuk Pak kata tu, gunalah teknologi untuk kita mendapatkan info-info tersebut. Sebagai penutup untuk Sembang KL hari ini, Datuk, jadi apakah saranan dan harapan Datuk untuk RM ke-12 ini, Datuk? Sebenarnya ia bukanlah soal harapan saya sahaja. Tapi saya rasa ini harapan kita semua. Supaya RMK ini boleh bantu kita ke arah kehidupan yang lebih wajar lah, kita kata. Betul. Tetapi kalau tanya saya berharap bahawa kita dapat melaksanakan sebagai penjawat awam. Saya berharap kita dapat melaksanakan dasar strategi dan inisiatif yang ada dalam Rancangan Malaysia 12 ini dengan orang kata dengan betul dan baik dan berkesan, supaya faedahnya dapat diwujudkan dan akhirnya rakyat keluarga Malaysia tu kita kata dapat faedahnya. Oleh itu macam di pihak Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Menteri, kita dah keluarkan dokumen Rancangan Malaysia 12 ni. Sekarang ni kementerian-kementerian sebagai agensi pelaksana
kementerian ni, agensi pelaksana. Ya. Mereka yang perlu menterjemahkan dasar kepada tindakan ataupun program-program yang dapat memberi implikasi besar lah, kata faedah besar pada rakyat. Dan kementerian dan agensi di bawah kementerian ni mempunyai tugas yang besar lah untuk memastikan segala strategi dan inisiatif yang dirangka dalam channel dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan lah. Itu harapan saya lah. InsyaAllah. Saya juga sebagai seorang pejabat awam, insyaAllah Datuk akan berusaha untuk melaksanakan apa yang telah dikonsepkan oleh kerajaan. Dan nampaknya sampai di sini saja masa yang saya ada bersama dengan Datuk untuk kita berbicara berkaitan dengan pasca pembentangan RMK ke-12. Terima kasih banyak Datuk kerana meluangkan masa bersama kami. Jadi kepada anda juga diharapkan apa yang disampaikan, info-info yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Saiful Anwar Lebay Hussein itu tadi dapat memberi input kepada kita berkaitan dengan RMK ke-12 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia semalam. Jadi kepada anda, terus bersama dengan EJ. Lagu ini khas untuk Datuk Saiful Anwar dan timnya di unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri.